Jadi Cina ni style masak, saya pernah tengok kalau orang lorong tu macam mana Cina tu masak. Dia warna putih je sebenarnya. Tapi yang kita ni Melayu ni, dia dah goreng gelap sikit, dia kuat kicap apa semua kan. Dia kalau ikutkan betul-betul, dia ada 400 campuran tu nak jadikan kicap kuih tiaw tu. Saya memang kaji. Mana saya dengar kuih tiaw sedap, memang saya pergi. Saya akan pergi cari kuih tiaw ni. Memang minat tu. Saya dengan wife saya memang suka betul cari kuih tiaw ni. Kan? Saya boleh sebut lah mana kalau ranking dalam Malaysia ni. Kan pergi sana mana sini kan makan kerjanya. Ya Allah. Itulah kan. Jadi itulah dia. Jadi saya akan panggil dia, tegur, bang, dia macam ni bang. Lepas tu macam orang masak sate, orang masak sate kan. Sebab family mak saya, adik-beradik dia memang daripada kecil cucuk sate. Dia kata, jadi saya tahu sate ni kenapa. Okey, sate ni nak sedap, nak hilangkan muak orang, mesti kena ada lemak dengan kulit kat tengah-tengah. Mesti. Jangan malas tu masalahnya. Dia jual isi je, orang kan muak makan. Lepas tu ada petua pula. Kalau kita bakar, kalau kita masak kuah kacang tu kan timbul taik minyak dia tu, cedok taik minyak dia tu letak dalam bekas. Jadi bila bakar sate tu, cecahkan tu dekat sate tu. Barulah dia akan ngam kuah tu dengan sate. Contoh, benda tu ilmu. Saya beritahu, saya akan beritahu. Kalau sate kau ni nak sedap lagi tak, kau buat macam ni. Saya akan beritahu. Itu bukan keji, itu menegur bagi tahu suruh dia improve. Itu tak ada masalah. Kan? Jadi itulah antaranya. Nabi tak mengeji makanan. Kan? Lagi satu lagi, apa lagi yang Nabi buat? Nabi senyum. Kita senyumlah, jumpakan kawan senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara, kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya terasa seolah-olah berada di studio C. Rancangan Sekitar ke Udara secara langsung. Dan alhamdulillah hari ini topik yang telah diberikan adalah topik umum Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ni berkait kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya manusia ni, manusia bernama Muhammad ini, dia adalah satu-satunya manusia ni di atas dunia ni, walaupun dia dah lama tak ada, tapi orang masih celebrate birthday dia. Dan kita boleh cubalah untuk keluarga kita, tengok jadi ke tak jadi. Kita boleh cubalah. Katalah datuk dah meninggal kan, atuk kita dah meninggal, nenek dah meninggal, kita panggil je jiran-jiran datang rumah nak buat celebrate birthday siapa, rahsia, datang je lah kan. Lepas tu kita keluarkan kek. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan nenek kita, Allah selamatkan kamu. Lepas tu kita pun potong kek, bagilah kat semua orang makan. Semua tanya, neneknya mana? Nenek dah lama meninggal dah. Orang pun pandang muka dia, tengok betul ke tak betul dia ni. Tetapi kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalaulah kita raikan kelahiran dia, orang tak pelik. Malahan ada orang yang raikan sebelum daripada tarikh oleh Rasul tu kan. Kalau ikutkan tarikh cutinya 28, tapi kita hari ni dah buat. Ada orang tu buat sampai bulan depan pun. Dia orang Johor lagi pula. Siapa orang Johor sini? Orang Johor lagi lah. Sepanjang tahun maulud. Buat ceramah Maulidur Rasul di Johor sepanjang tahun, selagi belum puasa maulud. Itulah. Jadi tak ada masalah pun. Dan Nabi kita berjuang untuk menyebarkan agama kepada kita. Kita lahir-lahir buka mata Islam. Tapi orang dulu-dulu bukan semudah itu kan. Itu sebab kalau kita bandingkan diri kita dengan sahabat-sahabat kita, saudara baru yang baru masuk Islam, beza. Mereka boleh menangis mengenangkan zaman kejahilan mereka sebelum dia masuk Islam. Kita yang dah daripada kecil Islam ni relax, macam tak ada apa-apa, macam tu lah kan. Macam berdosa pun macam tahu berdosa, tahu macam tu lah kan, macam tu kan. Dah tahu kan, walaupun dah dipesan duduk depan, tetap duduk belakang macam tu kan. Dia macam tu lah. Tak, ni contoh je. Saya tak cakap sesiapa ni, kebetulan je. Jadi macam tu lah kehidupan kita ni. Kalau kita tengok tu sebabnya Tuhan akan tanya 3 perkara je dalam hidup ni.
Kalau kita mati besok, Tuhan akan tanya 3 perkara. Yang pertama, Tuhan akan tanya nikmat. Nikmat apa? Pertama, nikmat Tuhan akan tanya nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur kau? Kan? Macam saya lah, kalau ikut umur arwah abah saya meninggal dunia tepat umur dia 50 tahun. Arwah abah saya meninggal muda. Masa tu saya masih lagi di universiti. Tak sempat dia tengok anak dia habis belajar, tak sempat tengok anak dia kerja, tak sempat tengok anak dia jadi Samsul Debat. Kan? Macam itulah. Jadi arwah abah saya meninggal 50 tahun. Jadi saya fikirlah, kalaulah umur saya sama macam arwah abah saya, maknanya saya tak sampai 10 tahun lagi nak hidup. Macam itulah kiranya. Kita fikir macam tu je. Kan? Jadi nikmat umur. Kedua, nikmat muda. Macam mana kita manfaatkan masa muda kita? Jangan cakap muda hanya sekali. Betul lah, sebab sekali itulah kita kena manfaatkan dengan benda-benda baik, dengan bekerja di sini dengan sebaiknya, kan? Yang ketiga, Tuhan akan tanya nikmat ilmu. Dapat ilmu hari ni kan? Yang pertama, kau ambil tak ilmu tu? Dan berarti kata lain, catat ke tidak? Soalan pertama, kan? Sebab ramai, tapi tak apa, ada yang tak catat ni. Zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak payah salin, dia dengar aja Nabi sebut, dia terus ingat. Jadi pada semua yang tak menyalin ni, saya anggap dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Dan begitu juga tak, dia rasa tak bersalah tu bila aku sebut tu. Muka macam tu, dia gelak, rasa macam bukan dia, kan, macam tu kan. Jadi tak apa, boleh tengok balik dekat Facebook, boleh tengok lagi dekat media sosial, kan, TikTok boleh tengok. Jadi nikmat ilmu, ambil tak ilmu. Kedua, amal tak. Yang ketiga, sampaikan tak pada orang lain. Kita kadang dapat ilmu tapi kita tak share dengan orang. Tu sebab orang tu, kebanyakan orang dia tulis balik dalam dia punya akaun IG dia, hari ni sharing yang penting tuan-tuan ya. Ni pada semua guys, hari ni Samsul share tentang 3 perkara yang Tuhan akan tanya. Contohlah, dia pun blast. So selesai dah satu bab, kita share dengan orang, kan? Kemudian yang seterusnya, amalkan ke tidak? Kan, tahu dah tapi tak buat. Dia tahu dah kena sembahyang, pilek ada sepanjang tahun period. Jantan pula tu. Apa halnya, kan? Contoh-contohlah, kan. Jadi tu, kemudian seterusnya Tuhan akan tanya nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Tu sebab kita selalu dengar, kan, suka hati aku lah duit aku, kau sibuk apa? Tak, salah. Eloklah orang tu tegur kita. Duit kau ni kenapa kau tak simpan? Duit kau ni kenapa kau tak sedekah kat orang? Duit kau ni kenapa kau tak bagi? Baik kau tolong anak yatim. Peringatan tu sebenarnya benda baik. Itu sebabnya ada pepatah Cina menyebut, tak payah cakap Melayu je lah. Cakap Melayu je lah ya. Orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Jadi maksudnya, eloklah orang tegur kita tu. Syukurlah. Kalau orang tak pedulikan kita, makna sebenarnya kita jauh dari rahmat Allah sebenarnya. Janganlah orang tegur kita. Duit kau ni baik, kau sedekah kat orang. Tak ya pula lah. Nak sedekah kat mana Contohlah, kan. Kemudian, begitu juga nikmat ni, Tuhan akan tanya juga nikmat apa? Ada satu nikmat Islam. Sebelum tu, kita tengok. Yang kedua Tuhan akan tanya adalah tentang amanah. Amanah kerja. Amanah kita sebagai seorang anak. Amanah sebagai seorang ayah. Dan ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Jaga perhubungan satu dengan yang lain. Yang tu saya tak sentuh lah, tak sempat. Yang nombor 2, amanah dengan silaturahim, tak sempat. Maknanya kena panggil lagi. Jadi mana kena panggil lagi, kena booking siap-siap ya. Sebab MC tadi pun macam tak buat kerja je, sekejap dia cakap. Jadi kita kena panjangkan sikit masa. Maknanya untuk tajuk yang kedua dan yang ketiga. Tak adalah gurau je. Dia ni saya suka sebab dia save forward. Cuma saya macam tak perasan, dah boleh start dah. Macam biasa kan. Kan, jadi itu, tapi kita balik semula kepada tadi 3 perkara, nikmat, amanah dengan silaturahim. Silaturahim tu nampak simple, tapi Tuhan akan tanya. Silaturahim ni kenapa dia berat? Kenapa silaturahim ni berat sebenarnya? Kenapa? Sebab Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan tu, sifat rahim tu. Allah letakkan situ sifat rahim. Besok contohlah, kan, katalah siapa nama tuan ni? Tuan Ashraf dengan Hadi. Dia tak ngam. Dia bergaduh lah. Kan? Tapi bila tanya, Ashraf, kau tak boleh baik dengan Hadi tu? Aku okey je. Dia yang tak nak baik dengan aku.
Tanya pula si Adi pula cakap, ya Allah aku dah hulur tangan macam ni dah, dia yang tak nak baik dengan aku. Contoh. Tak, aku tengah fikir ni punchline aku yang mana yang keluar tu. Contoh Asyab dengan Hadi tadi, masing-masing beralasan ni. Akhirat nanti silaturahim ni akan bersuara. Sebenarnya dalam hati ni siapa yang tak nak baik. Kita ni dia Allah tahu. Tu sebabnya, contoh ada juga situasi kan. Contohnya kita dah baik dengan orang tu, kita salam kan dia. Aku minta maaf, hujung rambut, hujung kaki. Yelah, samalah dengan aku. Tapi yang samalah dengan aku yang seorang ni, dalam hati, lantaklah kau, aku takkan maafkan kau. Contoh. Sebenarnya kalau kita yang salam ikhlas tadi, kita dengan Allah dah selesai. Tapi orang dalam hati, lantak kau, aku tak maafkan kau, dia tak selesai dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Itu sebabnya kena hati-hati. So yang tu kemudian lah nanti untuk next program Tapi ada satu lagi nikmat. Dalam banyak-banyak makhluk, ada makhluk hidup, makhluk mati. Kita kena bersyukur Tuhan tak pilih kita jadi makhluk mati. Contoh makhluk mati, ni kursi ni, meja ni mati kan. Dia tak ada function apa melainkan kita duduk dengan dia. TV tu kalau kita tutup bau apa dia mati, kalau kita on kan boleh tengok kan. Dan dalam makhluk hidup tu pula ada 3 jenis. 3 jenis makhluk hidup. Syukurlah Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayanglah lahir-lahir jadi timun. Asal nasi lemak ya habislah aku. Atau lahir-lahir jadi robong kan. Gula kalau keduri tahlil lah, habislah. Ni lauk robong lah ni kan. Ni 9 lauk robong lah. Ramak cilapi ada robong. Cuk paku. Memang habis. Tuhan tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Dan syukur juga yang kedua, Tuhan tak jadikan kita haiwan. Lahir-lahir jadi lembu. Setiap kali raya korban ni dah bincang dah dalam kandang tu. Aku rasa kau ni daging kau lebih ni. Yang kambing, yang lembu tak cakap, tak adalah. Dia tuan kita ni kan suka tulang-tulang. Aku rasa kau ni. Rupa-rupanya dua-dua ji'un. Kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un je. Kan? Dua-dua kena sembelih. Sebab tahun tu dia orang korban 2 ekor. Kan? Jadi Tuhan tak jadikan kita kangaroo atau pelompat ke Australia tu, tak ada. Tuhan tak jadi kita penguin kan, terkedek-kedek jalan nak pergi pantai, ajak ke laut, ajak ke pantai. Tak. Dan tapi Tuhan jadikan kita manusia. Syukur pula di kalangan manusia tu, Tuhan tak jadikan kita lahir-lahir kita dalam agama lain. Lahir-lahir je dalam Islam. Dah lah Islam, kat Malaysia pula duduk tu. Kan? Dan yang paling besar sekali nikmat, dah lah umat Islam duduk kat Malaysia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling special sekali. Kenapa pula? Sebab kalau kita tengok keistimewaan Nabi, ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj? Ingat kan? Waktu tu Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Berkata perjalanan yang hebat dan ajaib kan, yang mana Nabi diperjalankan dalam satu malam. Dah lah tu dia horizontal dengan vertikal tu kan, daripada Mekah, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik pula ke langit, turun pula balik semula ke Mekah pada malam yang sama kan. Suka orang nak percaya pada kita gitu, sebab masa tu kenderaan yang paling laju pun kuda dulu kan. Macam zaman kita sekarang, kita percayalah, kita boleh percaya sebab macam-macam kenderaan yang dicipta zaman kita ni. Dan ketika nak rekah cerita lah Isra Mi'raj pun tak sempat cerita, nanti panggil lagi Isra Mi'raj, perjalanan sonok, perjalanan cerita Nabi ni kan. Jadi Nabi waktu menghadap Allah SWT, dia naik ke langit menghadap Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak tunjukkan adab tertib Nabi menghadap Allah. Tak ada dia excited sampai nak tengok. Nabi tetap menunduk. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Waktu tu bila suruh mohon, Nabi kita ni dia sebut apa? Dia kata, kau dah bagi kelebihan Nabi Ibrahim sekian-sekian, Nabi Sulaiman kau bagi kerajaan yang besar, kau bagi ni semua tunduk dan tak kepada dia. Kau bagi kepada Nabi Isa macam ni, boleh menghidupkan yang mati, menyembuhkan penyakit sopak. Kemudian kau jadikan ni Nabi Musa boleh bercakap-cakap dengan kamu. Jadi macam-macam lah tersebut. Jadi sudahnya Nabi beritahu kelebihan Nabi lain, tak minta apa pun. Dalam erti kata lain, Nabi sebenarnya nak letakkan, ya Allah terserahlah pada kau nak bagi aku apa. Bahasa tersirat lah, kita kalau bos kita panggil, jangan buat macam tu. Ada apa-apa boleh saya bantu kamu? Kamu nak apa? Ada apa-apa kamu perlukan? Itulah, saya nampaklah bos bagi aircon dekat orang ni.
Bos bagi di meja baru dekat departmen ni, bos bagi ni kat sini. Itu je. Memang kau tak dapat apa lah. Kan, biasa kalau bos panggil nak beritahu apa diperlukan, kita dah siap senarai. Kan? Tapi Nabi tak. Akhlak Nabi ni, Nabi tak tergopoh-gapah. Nabi tak. Nabi tenang je. Jadi Allah Ta'ala bagi apa? Wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Declare Nabi kekasih Allah. Kedua, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Kita dah tahu dah syurga macam mana, neraka macam mana. Nabi bagi gambaran. Walaupun kita tak boleh nak bayangkan macam mana, sebab apabila kita masuk dalam syurga, kita tak akan boleh bayang semasa kita di dunia ni. Tak boleh bayang. Sebab apa? Tidak pernah ternampak dek mata, terdengar dek telinga, dan terbayang dek hati bila kita nampak tu. Jadi walaupun mana Steven Spielberg pakar kan, hebat buat filem, dia buat filem tajuk Paradise yang cantik tu, sikit pun tak sama dengan syurga yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan aku jadikan, Allah Ta'ala kata, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Allahu Akbar. Sebaik-baik umat macam mana? Bergaduh yang kan? Politik pun bergaduh, berborak pun bergaduh, saudara mara pun putus saudara, adik-beradik pun tak baik. Macam mana? Jiran sebelah rumah pun buat hal sendiri je. Macam mana kata sebaik-baik umat? Tapi Allah jadikan kita sebaik-baik umat bila jadi umat Muhammad ni. Diberikan keutamaan pada umatmu ketika akhirat kelak. Masa akhirat nanti, umat Muhammad akan ditanya dulu. Muhammad dulu, umat lain kau tunggu. Aku berikan panji liwa'ul ham. Panji liwa'ul ham yang mana para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul semua pun bernaung di bawah di bawah panji yang sama. Nabi kita pegang panji tu. Dan macam-macam lagi lah keistimewaan bagi. Itu sebab para nabi dan rasul tanpa merendahkan martabat mereka, mereka merayu kepada Allah Ta'ala, tolonglah bagi kami jadi umat Muhammad. Tolonglah bagi kami jadi umat Muhammad. Tapi tak dapat. Kita ni automatik dapat. Tapi relax macam tak ada apa-apa. Dan Nabi sayangkan kita sangat-sangat. Nabi sayangkan kita sangat-sangat. Itu sebab Nabi, banyak tanda-tanda Nabi sayang kita. Semua yang Nabi buat sepanjang hayat dia. Kalau kita perasan, kita pernah dengarkan kisah Nabi Musa. Tenggelamkanlah Firaun dan tenteranya. Kita pernah dengar. Kan? Doa daripada Nabi Musa. Kemudian kita Nabi Nuh. Macam mana? Terbaliknya, bahtera tu semua kan. Tenggelam semua. Turunkan bala kepada semua. Macam mana kaum Nabi Lut. Kan? Macam mana? Yang geng-geng yang berlaga raket ni. Kan? Yang lelaki sibuk suka dengan lelaki, heran betul. Yang perempuan suka dengan perempuan, kan, legebet kan. Kita tak boleh nak sebut direct huruf dia tu, takut kena blok. Legebet. Oh, lambatlah kau. Kan. Geng-geng ni kan, bayangkanlah nak diminta, ada setengah nabi ni dia mohon, terbalikkanlah, jahanamkanlah dia, turunkanlah bala. Satu-satunya Nabi kita, dia tak pernah doa sedemikian rupa. Malahan, ingat tak masa peristiwa di Taif, kita flashback baliklah kan. Masa Taif kan Nabi pergi dia sebarkan dakwah. Nabi dah tahu syurga macam mana, dah tahu neraka macam mana. Nabi pergi setiap pintu rumah ni, ke pujuk orang dengan Islam. Beritahu berita baiknya apa, syurga ni macam mana. Tak mahu dia orang tu, siap dia atur budak-budak tu, bagi batu seorang segenggam, semua kejar Nabi kita, baling batu, berdarah-darah. Sampaikan sepatu Nabi tu kalau dia terbalik kan, mencurat turun darah ni. Kan, banyak betul. Tiba-tiba datang malaikat. Wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata apa? Jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Bayangkanlah kalau Nabi setuju dengan proposal malaikat tu. Kan? Alamatnya Taif memang lenyap atas muka bumi ni, tinggal dalam sejarah ya. Tapi disebabkan itu, hari ni siapa pergi umrah, pergi haji, pergi ziarah Taif, 100% penduduk Taif hari ni Islam. Dan di Taif lah adalah tanda-tanda awal hari dah dekat nak kiamat hari ni.
Sebab cantik menghijau. Gunung Ganang ni dah mula tumbuh pokok-pokok menghijau. Itu tanda-tanda kiamat dah dekat. Banyak lagi tanda kiamat kalau nak sebut, banyak lagi. Tapi bayangkan Nabi lembut hati. Sebab apa? Nabi tak pernah doa jahanam ke umat dia. Sebab Nabi simpan doa ni, jadikan satu pertolongan untuk kita akhirat nanti, yang dinamakan sebagai syafikah apa? Syafaat. 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 Jangan bertukar pula ya. Syafaat. Syafikah mana Syafikah? Mana itu Syafikah? Bukan Syafikah, syafaat. Jadi macam itulah. Jadi Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Dan masa tu telanjang bulat tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui. Syafikah. Tak ada. Ya, Ashraf. Tak ada. Wih, Samsul Debat lah. Tak ada. Masa tu, kita jumpa mak ayah kita lari. Mak ayah nampak kita pun dia lari. Kita nampak adik kita lagi, nampak adik-beradik kita lagi, nampak kawan sekerja pun lagi. Sebab ada hak kita dengan dia. Ada hak dia dengan kita. Semua lagi. Takut ni, takut. Samsul Debat pun lagi. Orang ni nampak Samsul Debat pun lagi. Semua lagi. Huru-hara betul masa tu. Sebab pada hari tu, semua orang takut dirinya dituntut macam-macam. Kan? Tatkala Allah Ta'ala declare je, dengan ini diumumkan mahkamah mahsyar dibuka. Saya tak nak cerita panjang pasal akhirat lah. Itu tajuk lain. Dah 3 tajuk ya. 3 tajuk kena panggil. Buat bulan-bulan lah, senang. Jadi di padang mahsyar tu nanti, matahari sejengkal. Bayang matahari sejengkal. Kita sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun bos dah marah. Lambat ke orang ni? Rasa panas. Kan? Sekarang bayangkan sejengkal aja matahari. Masa tu ada yang peluhnya sampai buku lali banjir. Peluh. Ada yang sampai pinggang. Ada yang sampai telinga. Ada yang lemas terus pun ada. Sampai kan ada yang menyebut, Ya Allah, masukkan aku dalam neraka terus, Ya Allah. Tak tahan kat padang mahsyar. Masa tu lah kita kan nak minta bantuan. Nampak Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantulah aku wahai Nabi Adam. Bantu aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi. Tapi tolong dah. Pandailah kau. Itu terjemahan. Ya? Tak macam tu burak dia pula cakap rombau pula dia kan. Nabi Adam kata tak dapat tolong dia. Kau pergi cari orang lain. Tersempat pula dengan Nabi Ibrahim. Bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak dapat tolong. Nafsi, nafsi. Maksud nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Tak dapat tolong dah. Tersempat dengan Nabi Musa. Wahai Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Nafsi, nafsi. Tapi Nabi Musa cakap, hanya seorang je boleh tolong kau ni. Muhammad dia boleh tolong kau ni. Sebab nampak saiz, rupa, dah ada label. Muka tu nampak muka umat Muhammad. Kalau kita pergi Mekah, Madinah kan, kita pergi, tahu orang Malaysia. Orang Indon kan ada pattern muka dia. Indon ni kan. Rupanya staff UEM kan. Macam tu kan. Kan. Ada satu dua lah kan. Saya tak naklah tunjuk, dia terasa kan. Tak adalah, saja je. Tapi memang nampak pattern umat Muhammad tu nampak. Memang nampak. Jadi ketika tu kita lah carilah pula lagi, minta. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Itulah akhirat. Ringkas cerita, jumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita. Kalau Nabi kita boleh cakap, umatku kemari bertuah. Yang kita bimbangkan adalah bila kita nampak, Rasulullah bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau. Maka masa tu sia-sialah hidup tuan-tuan. Sia-sia hidup kalau Nabi tak kenal kita. Kita dah lah nak syafaat Nabi. Syafaat ni, antara syafaat Nabi pertama, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah tanya lah, masuk terus. Dia ni baik ni, masuk terus. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang kedua,
dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain teruk, kita tak teruk. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secebis, saya ulang, secebis keimanan kita pada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita masuk dalam syurga. Tapi kalau yang nombor 3 ni tak ada, berhentilah jadi orang. Itu pun tak ada, secebis pun kau tak ada. Kau buat apa sama hidup kau ni? Kau langsung tak beramal ke? Langsung tak beriman ke? Kau hina-hina agama ke? Apa yang kau buat mana atas dunia ni? 60 tahun sia-sia je, contoh kan. Macam itulah. Jadi kalau boleh kita nak Nabi nampak kita, umatku nak tolong kita, macam mana cara nak Nabi kenal kita? Ada 2 password yang kita kena ada. Ni soalan bocor. Jadi password dia yang pertama, nak bagi Nabi kenal kita adalah kena selalu sebut nama Nabi. Kan? Selalu sebut nama Nabi. Dalam erti kata lain, Nabi pernah sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kan kita kalau suka seseorang kan selalu sebut nama dia, kan? Isabella adalah, suka dekat Isabella. Fiona Zai kan, Siti Haida, Zalika, suka dekat Zalika. Amalina, suka budak India tu. Suka budak India ke budak Melayu tu. Kan? Ashraf tak ada, lagu tu tak ada. Tak ada. Memang tak, Samsul pun tak ada. Yang ada lagu untuk Nabi, kita selawat ke atas Nabi. Maknanya selawat banyak-banyak pada Nabi. Kan lepas sembahyang, lepas solat kan kita salam, sallallahu ala Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad, salam. Kadang jumpa Nabi, ya Rasulullah bantu aku, Rasulullah, aku macam pernah dengar suara ni. Dekat mana Nabi kata. Sebab waktu orang selawat tu, dia miming je. Dia tak selawat tu betul. Tu yang tak cam tu. Tu time boleh selawat betul-betul. Jangan main-main. Sudah dah bukan. Selawat betul-betul. Nabi kata apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kita nampak kan macam benda tak ada apa-apa pun, selawat sikit aja. Tapi berat nak buat. Sebab benda ni istimewa. Tu ada penceramah tu kan. Ustaz tu kadang tengah ceramah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti ada dalam setiap kata-kata ayat-ayat dia. Kan? Kadang orang perempuan pun kadang ada time tu. Time terperanjat baru selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik? La ilaha illallah. Dapat seketul. Hari tu. Nak tunggu terperanjat baru selawat, apa hal? Kenapa salahnya? Tuang air. Bang minum bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak? Lepas tu bagi. Bang minum bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau memang tak ada alas lain memang yang ni je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu bagi kan. Macam tu bagi. Tak apalah, okey lah. Walaupun matching dia tak kena, tapi boleh lah. Macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak? Selawat. Nampak tak? Selawat. Kita selawat. Biasakan selawat. Buka. Kita nak start enjin kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Banyakkan selawat. Okey. Disebutkan oleh ulama terdahulu, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Banyak selawat, mudah-mudahan Allah jaga kita. Itu sebab Nabi sebut, sekali kamu berselawat pada aku, saya ulang balik, saya cuba sekali lagi lah. Tadi macam tak apa jadi sangat. Sekali kamu berselawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat pada kamu. Apa maksud selawat? Jangan risau. Penceramah kalau tanya, dia jawab balik semula. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah.
Saya tak nak sebut makcik mana. Makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik terjawab. Nak camah lah. Tanya pula. Risaunya aku balik. Wih, samsing makcik ni weh. Menyesal lah aku tanya kan. Kak, kalau kau rakam kau gelap biar kau tak payah record lah kak. Kesian aku tengok tu. Dan itulah betul. Tapi sebenarnya maksud selawat dia record gigi gelap. Tak nak masuk suara dalam tu. Lain kali bawa stand. Ini macam ni lah nak urut. Tak adalah aku ya. Maksud selawat adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu maknanya kalau sekali kita selawat, maknanya 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Okey. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali bawah tajuk Mahabbah Kecintaan pada Rasul, menggambarkan malaikat tu saiz dia, kepala dia sampai ke arasy Allah ni. Kepala dia. Kaki dia sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Dan jumlah bulu-bulu pada sayapnya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar tak? Besar ke tidak? Itu dikatakan saiz malaikat yang kecil. Itu baru saiz malaikat Jibril. Belum lagi malaikat yang lain lagi. Belum malaikat maut, belum malaikat lain. Lebih besar lagi. Dan malaikat ni boleh menjelma dalam macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan. Dan dengan saiz yang macam itu, dikatakan kalau sekali kita bersalawat ke atas Nabi, sekali je kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memerintahkan malaikat tadi dengan saiz tu tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian dia keluar balik, dia timbul, dia kibaskan sayap dia, tertitislah satu titisan pada setiap bulu yang banyak tadi yang menyamai jumlah makhluk tadi. Setiap satu titisan itu, itulah jumlahnya. Setiap malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita dan keampunan kita sampai hari akhirat. Sekali selawat tau, itu jumlah dia malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kita. Jadi betul tak disebut al-bakhil? Apa maksud bakhil? Pandai bahasa Arab lah orang sini. Ya Allah, belajar kat mana? Belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Haji Bakhil kan. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaihi. Nabi kata orang yang paling kedekut adalah orang yang bila dia sebut nama aku, dia tak berselawat. Bayangkan, kita dengar nama Muhammad, terus je sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suami kita Muhammad, isteri pada dapur panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja. Faham? Ini buku kata, ini lurus buku kata. Jadi selawat banyak-banyak untuk Nabi. Nak bagi Nabi kenal kita, kena selawat. Ada seorang lelaki ni, ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia pandang Nabi, tapi Nabi memalingkan wajahnya. Kenapa wahai Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Maka begitu, dia cakaplah, bukankah ahli ulama semua menyatakan engkau lebih kenal umat kau lebih pada kau kenal mak ayah kau sendiri? Maka Nabi pun jawab dalam mimpi dia tu, memang benar, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayatmu tidak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, dia menangis. Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu dia mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Nampak? Jadi itu sebabnya kalau kita tengok kan, penting selawat ni. Tu bila orang tengok kan perarakan Maulid Rasul lah apalah. Sebenarnya tu sebabnya. Kalau kita tak sebab ceramah ni, kita tak buat ceramah Maulid Rasul ni, belum tentu lagi kita akan ada rasa macam tu. Nampak tak? Kita ni nak semarakkan. Kita nak semarakkan perasaan tu. Tu sebabnya kalau buat ceramah Maulid ni macam mana ada ceramah Maulid ni tak payah buat lah. Ada orang yang lahir salah bulan ni, dia cakap macam tu lah. Kan? Ada geng-geng tu lah.
Dia tak bagi buat ceramah maulud, tak boleh. Selawat ramai-ramai tak boleh. Pergi berarak ramai-ramai tu tak boleh. Yang dekat dataran mereka tu berarak, selawat pada Rasul, bawa Rasulullah kekasih kami lah apa semua. Tak, dia bukan isu apa. Sebenarnya nak berselawat ke atas Nabi tu. Nabi sebut kot, orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat apa banyak? Tu yang pertama. Dan yang kedua, password yang kedua. Nak bagi, kita ceramah sampai ke apa sebenarnya? 11.30 je lah. Tak cukup lah. Yang kena panggil lagi lah. Jadi, password yang kedua adalah Nabi, nak bagi Nabi kenal kita adalah buat apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Dalam erti kata lain, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Yang senang-senang je. Contohnya bab makan terdaras ni. Menterdarah lah kalau tak faham. Bab makan dengan makan. Benda yang senang-senang je. Minum. Contoh. Macam mana cara Nabi minum? Nabi baca bismillah. Dan Nabi sebut Nabi sebut bismillah, dan selepas Nabi minum, Nabi sebut alhamdulillah. Dan cara Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Bukan 3 kali. 3 kali minum maknanya 3 cawan kau minum. Boleh minum tapi 3 teguk. Contoh, ni saya bukan nak minum sangat, saya nak bagi faham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Nampak cermat kan? Tertib kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Nampak kan cara kan? Tapi kalau minum macam ni tak dapat pahala sunnah. Contoh, macam tu kan, tu tak dapat pahala sunnah. Tapi puas hati dan minum kan? Tapi kita kena faham tu cara. Bayangkan makan buah tama. Makan buah tama. Ini buah tama nak jumpa bila? Semua mengaku tu. Saya saja tu. Masa bila jumpa bulan puasa. Habis bulan puasa, buah kurma kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub kan? Masa bulan puasa kita dengar, ingat dah mati dah. Nazak dia. Yusuf Tayyub. Pagi raya meninggal. Bulan puasa bunyi lagi, Yusuf Tayyub. Lah hidup lagi dia. Sedangkan dua antara makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam ni, buah tama, habatus sauda, madu. Faham perempuan? Tak, sebab orang perempuan yang siapkan makanan ni kadang-kadang kan. Hidup jangan sangka buruk boleh tak? Apa? Aku dengar lah kau ngumpat aku pun aku dengar. Tadi lah tingginya kau tengah pakak. Tapi memang ya. Maknanya makanan yang simple-simple. Dan macam mana cara Nabi makan? Kalau Nabi makan buah tama, kalau yang paling baik sekali kurma apa? Jenis dia tu kalau boleh lah kurma ajwa alia. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala. Bukan sebab rasa dia, sebab harga dia. Tapi kalau makan kurma, kalau tak ada bajet tak apa, beli kurma biasa pun tak apa. Tapi niatkan bila makan nak ikut sunnah Nabi. Dan Nabi makan 3 biji, 7 biji kan, 11 biji, maknanya yang keganjil. Kalau kita larat 99 biji contoh nak menung pahal sunnah. Tak payahlah banyak sangat makan. Tapi maknanya, tapi Nabi pesan apa? Ni Nabi pesan dalam hadis. Kalau siapa yang selalu kena gangguan, siapa yang selalu kena kacau, kadang orang tuju-tuju kan, ada ustaz-ustaz kadang nak makan pun tak boleh kan. Disebutkan barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari,
akan dijauhkan padanya penyakit keracunan dan juga sihir. Kalau siapa yang nak rasa badan dia sihat, setiap pagi amalkan 7 biji buah tamar. InsyaAllah okey. Okey. Kemudian apa? Macam mana cara Nabi makan? Sistem Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita tidak akan berhenti selagi belum kenyang. Itulah perjuangan namanya. Kalau pergi makan, sikit sangat itu kan. Kita pergi makan kan, lepas tu paling kesian sekali apa tahu? Kenduri. Pergi kenduri rumah orang, contoh hari tu ada 3 kenduri. Kita pergi rumah orang ni, kita pun ambil. Kita nampak sedap memang betul. Ambil. Lepas tu tak sedap lah. Tak sedap. Lepas tu kita tak makan ataupun tak habis. Buang, bazir. Itu bukan sunnah Nabi. Lepas tu belum cerita lagi. Di sebelah petang balik ke rumah, buat analisa perbandingan. Dalam 3 rumah kita pergi tadi, yang paling sedap rumah tu kan. Rumah tu tadi dia cater mana dia ambil tu contoh. Okay. Apa masalahnya kat situ? Pertama, Nabi kalau ambil, Nabi ambil sikit. Kalau kita rasa sedap, kita boleh ambil lagi. Kalau tak sedap pun kita boleh habiskan. Yang kedua, Nabi tidak pernah mencerca makanan. Tak sedap. Apa benda ni? Tak pernah. Itu kita. Macam mana tak sedap? Ambil tak sedap. Dengan muka-muka dia. Kan? Nabi tak pernah mencerca makanan. Tapi kita gemar mengaji makanan. Tapi macam saya memang tegur. Saya jenis yang memang suka tegur makanan tu, saya panggil tukang masak atau bos dia, saya panggil. Yang ni macam mana, Macam tadi saya puji lah dekat 8 deka tadi. Telus pun masak. Lato-lato. Sedap. Saya tak suka. Kadang-kadang bila makan kat kedai restoran ada setengah lah, bukan semua restoran mamak ni. Kadang-kadang dia tak masak, dia macam cair sangat putih lagi. Macam boleh ada potensi jadi anak ayam lagi lah. Kan boleh lah tiba-tiba keluar dia jalan. Nah, tapi memang betul. Memang sedap tadi. Dia punya lauk sedap. Tapi saya tak makan apa. Saya tengah on diet ni kan. So tak makan sangat lah. Kena kontrol kan. Maklum lah. Dah mula rasa tua. Kan. Kan overnya lah. Dia kena over baru dia jadi. Jadi betul. Jadi mak dia kata Nabi tak macam tu. Nabi tak mencerca, Nabi tak mengeji makanan. Dan kalau saya tegur tu, saya tegur cakap, boleh tak ni? Jadi macam ni. Ada sekali saya makan char kway teow kan. Saya panggil tokey dia. Bang, char kway teow ni maksud dia kway teow goreng basah. Tapi tak ada sampai berenang kway teow ni. Sebenarnya kalau orang buat kway teow, kalau berenang sampai akan berkuah betul, tu bukan char kway teow. Tu nama dia char kujuh ni. Mana kway teow terkujuh kan. Tak ada. Dia sepatutnya dia basah-basah je. Pergi tengok. Char kway teow ni maksud dia kway teow goreng. Tapi style Cina. Itu sebut char. Jadi Cina ni style masak. Saya pernah tengok kalau orang lorong tu macam mana Cina tu masak. Dia warna putih je sebenarnya. Tapi yang kita ni Melayu ni, dia dah goreng gelap sikit. Dia kuat kicap apa semua kan. Dia kalau ikutkan betul-betul, dia ada 400 campuran tu nak jadikan kicap kway teow tu. Saya memang kaji. Mana saya dengar kway teow sedap, memang saya pergi. Saya akan pergi char kway teow ni. Memang minat betul. Saya dengan wife saya memang suka betul char kway teow ni. Kan? Saya boleh sebut lah mana kalau ranking dalam Malaysia ni. Kan pergi sana mana sini kan makan kerjanya. Ya Allah. Itulah kan. Jadi itulah dia. Jadi saya akan panggil dia, tegur, bang, dia macam ni bang. Lepas tu macam orang masak sate. Orang masak sate kan. Sebab family mak saya, adik-beradik dia memang berkecil cucuk sate. Dia kata, jadi saya tahu sate ni kenapa. Okay, sate ni nak sedap, nak hilangkan muak orang, mesti kena ada lemak dengan kulit kat tengah-tengah. Mesti. Jangan malas tu masalahnya. Dia jual isi je, orang kan muak makan. Lepas tu ada petua pula. Kalau kita masak kuah kacang tu kan timbul taik minyak dia tu, cedok taik minyak dia tu letak dalam bekas. Jadi bila bakar sate tu, cecahkan tu dekat sate tu. Barulah dia akan ngam kuah tu dengan sate. Contoh, benda tu ilmu. Saya akan beritahu. Kalau sate kau ni nak sedap lagi tak, kau buat macam ni. Saya akan beritahu. Itu bukan keji, itu menegur bagi tahu suruh dia improve. Itu tak ada masalah. Kan? Jadi itulah antaranya. Nabi tak mengeji makanan. Kan? Lagi satu lagi, apa lagi yang Nabi buat? Nabi senyum.
Kita senyum lah, jumpakan kawan senyum. Kat mesin pancikap boleh nampak lah pagi buka masing-masing lah. Pagi Jumaat kau tengok. Pagi Jumaat dekat mesin pancikap kau tengok. Kalau senyum, okey tu. Kan? Yang faham lah kan. Yang tak faham sudahlah. Pagi Assalamualaikum, salam. Mana okey kan? Tapi kalau pagi Jumaat, salam. Mana ada hal. Malam tadi tak settle tu. Contohlah yang faham lah kan. Ada yang masih confused ke saat ini, saya tak dapat tolong macam tu. Jadi mana kata senyum ni awet apa kata? Awet muda. Kenapa Sebab menurut kajian sains, senyum ni bila kita senyum, kita hanya menggerakkan 17 otot muka. Sebenarnya kalau orang yang selalu tersenyum, kurang risiko untuk dapat stroke, mild stroke dekat muka yang sengit tu kan, yang ada band palsy tu, kurang. Kalau selalu masam tu dia mudah kena stroke sebab memang dah tak bergerak dah dia punya otot tu. Tapi kalau berkerut pula, kita menggerakkan 43 otot muka tu sebab berkedut, bergaris, nampak tua daripada orang lain. Bos kita pahal lah, dia tu penyakit apa? Nak mati katnya, langsung tak boleh senyum. Contohlah kan. Tapi bukan kat sini lah, di tempat lain. Ini UAM cawangan Timbuktu Burkina Faso. Macam itulah kan. Jadi itulah dia kan. Jadi kalau kita tengok apa lagi, dari segi senyum ni, contoh pernah ditarikkan kain ridak Nabi tu. Dan kebetulan kain ridak ni buat daripada benang Najran, benang yang kasar. Arab Badui ni tarik, bertanda ni merah ni. Nabi senyum je. Nabi kata, ambil lah. Nabi kata, sabar Nabi. Cuba kalau kita zap bertanda, kau pahal kau ni baik. Macam tu agak lah memang cik pasal lah kan. Betul. Nabi senyum. Seorang fakir miskin bawa buah bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku ni. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan lagi. Kau suka Rasulullah? Makan sampai habis. Dekat-dekat dengan Nabi makan tu, ada beberapa orang sahabat nampak. Biasa Nabi diajak kita, hari ni tak diajak ni gitu. Sampai hati Nabi, sampai habis, fakir ni pun berlalu. Gembiralah hati dia, heboh di situ semua. Rasulullah makan, buah yang aku bagi tu habis. Sahabat tadi pun rapat kat Nabi. Ya Rasulullah, sampai hati kau tak ajak kita orang makan. Biasa kau ajak kita orang. Nabi pun jawab, ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah tadi tu masam. Nabi kata, aku bimbang kalau aku ajak kamu tak dapat jaga mulut kamu. Terlepas nanti, masamlah buah ni. Nabi tak nak dia sebut macam tu. Dan yang kedua Nabi kata, sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah-buahan yang masam. Dalam satu perbuatan, Nabi senyum, Nabi jaga dua pihak sebenarnya. Nampak? Tu Nabi. Isteri Nabi masakan tiba-tiba masin. Dia bagi, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Tengok Nabi panggil, nama manja. Kita balik tibuat, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahulah. Dia pun tak sure colour apa. Dia kata berbelang lah, kata apa, tak tahulah. Kan? Sini maknanya panggil nama manja. Isteri Nabi panggil apa? Ada apa ya Rasulullah? Panggil pangkat Nabi tau. Jadi kita panggil lah pangkat suami, jangan pangkat kerja dia. Ada apa wahai suamiku? Macam tu. Ini, ada apa wahai operator pengeluaran? Bukan, tu kau cik pasal namanya. Kan? Mana jawatan suami tu panggil. Nampak tak? Kemudian Nabi kata apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Mari, kamu suapkan aku dulu. Tengok. Nabi, tengok akhlak Nabi tau. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri suapkan dia lagi tu. Dan bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali kunyah. Tak ada Nabi buat muka basah. Tak ada. Tak ada. Dan kemudian bila Nabi dah kunyah, alhamdulillah, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap aja, langsung dicapai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Bandingkan dengan kita. Kau sini kau. Sini.
Kau tahu tak darah tinggi aku apa ni? Main bacaan darah tinggi lah sekarang. Itu beza kita dengan Nabi. Kenapa lagi? Nabi syukur. Nabi syukur. Nabi bangun, pada sekali itu Nabi dekat dalam terselimut dengan Aisyah. Wahai isteriku, dan sudilah kiranya engkau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika. Itu bukan Nabi takut bini, tapi Nabi berpuitis bahasa. Sudilah kiranya engkau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika. Isteri Nabi jawab apa? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini, ya Rasulullah. Tapi pergilah kau, wahai Rasulullah. Balik nanti buat. Wahai isteriku, sidilah kiranya kau izinkan abang pergi ke kedai mamak ke depan sana untuk minum bersama dengan sahabat-sahabat abang. Nama ayat tu kan. Isteri pun jawab, tidaklah saya lebih suka kalau abang terus berada di rumah, tapi pergilah kau, wahai suamiku. Jangan lewat balik tau. Macam tu lah. Ini tak faham kan. Sudah akhirnya kau izinkan abang pergi ke kedai mamak untuk lepak dengan member abang barang seketika. Berambus lah. Tak balik pun tak apa. Janganlah macam tu kan. Tapi Nabi keluar, Nabi pergi ambil wuduk, terdengar bunyi macam air menggelegak. Bunyi apa? Bunyi Nabi menangis ambil wuduk. Nabi solat pun Nabi nangis. Nabi sujud Nabi nangis. Nabi bagi salam Nabi nangis. Isteri Nabi tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis? Sebagai tanda syukurku. Syukur dengan nikmat aku tidak berdosa yang Tuhan kurniakan kepada aku. Pada satu hari itu Nabi rasa lapar. Lapar sangat. Nabi keluar cari makan. Tersempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau kenapa? Aku lapar Rasulullah. Sama lah dengan aku lapar. Mari kita jalan. Jalan-jalan tersempak pula dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Marilah, kami pun lapar ni. Berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni. Jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau kita pergi, siapa dah pergi umrah? Umrah. Kalau perasan kita masuk pintu Masjid Nabawi tu, dan Masjid Babu Salam tu, masuk pintu tu, dekat luar pintu tu, dekat luar, bangunan luar tu, ada macam satu tembok dekat tu, dia ada bumbung, ada tembok saja. Tembok tu sebenarnya adalah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi tak dia letakkan label sebab ada orang daripada negara tertentu, dia bukan boleh dengar macam tu, dia sembah-sembahnya benda tu kan. Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari sekarang ni, kalau ikutkan, bukan sekarang lah, maksudnya dia pusara dia sekarang ni berada di mana? Di Turki. InsyaAllah kalau bulan 2 tahun depan, siapa nak pergi dengan Syamsul Urbad, kembara bersama dengan Syamsul Urbad ke Kapadokia Turki pada bulan 2 tahun depan. Ni kan promote lebih kurang macam tu. Jadi bila sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia bagi salam, apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Maka Nabi jawab, sungguhnya kami lapar. Ada tak makanan di rumah kamu? Kemudian jawab Abu Ayyub Al-Ansari, yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar, bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Bila Nabi minum, dah susah tu Nabi jawab, alhamdulillah. Dan Nabi sebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Alhamdulillah dapat tengok Syamsul Urbad depan-depan. Macam mana record tadi? Alhamdulillah. Ada tu dah siap update dah dekat dalam ni. Alhamdulillah dapat tengok Syamsul Urbad. Kau ada? Macam tu kan. Lepas tu ada orang komen bawah tu, untunglah. Kan? Yang seorang tu pula, time aku cuti lah dia datang. Yang seorang tu pula kan. Kan? Contohlah macam-macam lah. Kan? Jadi, makna kita kena sebut, alhamdulillah anak dapat masuk universiti. Alhamdulillah aku dapat turunkan berat badan aku. Alhamdulillah dapat makan. Alhamdulillah. Macam-macam kita kena sebut. Nikmat Tuhan kita kena sebut. Tu caranya. Nabi kalau kita tengok dalam bab ni, Nabi syukur. Begitu juga Nabi ni sabar. Kita ikutlah Nabi, sabar banyak-banyak. Kan? Nabi ni diuji dengan macam-macam. So kita pun kenalah sabar. Kan? Sabar. Kadang ada ayat orang sebut, sedangkan Nabi pun ampunkan umat ini, kan pula kita. Kemudian adalah ayat orang Malaysia ni sebut, itu Nabi. Aku ni bukan Nabi.
Untuk makluman semua, Nabi dengar apa yang kita sebut. Dan apa yang kita sebut ni, aku bukan Nabi. Nabi akan kecil hati. Sedangkan disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tak ada satu contoh ikutan terbaik. Terbaik, dia bukan bajet-bajet baik, bukannya macam baik. Contoh ikutan terbaik. Dan siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Maknanya dah terbaik, kena ikut. Sabar. Aku tak dapat, maafkan dia. Minta maaf, biar dia melutut jumpa aku akhirat besok. Akan main lagi confident. Biar dia melutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Dia cakap. Tiba-tiba kan, siapa nama pun? Nurin, masuklah kau ke dalam syurga. Nurin pun nak masuk. Nanti dulu, satu malaikat tahan. Kenapa pula? Dulu kau pernah sebut, biar orang tu mengangkat minta maaf dengan kau kan. Aku tunggu sini. Allah, tak boleh masuk pula, kena tunggu. Yang kita sebut tu pula kebetulan kena seksa 1000 tahun. Ya Allah, lamanya lagi. Ya Allah, lamanya. Siapa suruh? Tu sebab minta maaf dan memaafkan nampak berat tapi mulia di sisi Allah. Nampak tak? Tu sebab kita kena buat. Nabi pun maafkan umat dia. Ampunkan umat. Kita ni semua tak lari daripada buat salah. Betul tak? Suami tak lari daripada buat salah. Jangan hukum dia sepanjang hayat dia. Faham? Tiba-tiba dia terjatuh cinta. Dengarlah. Aku tak habis cerita lagi. Lepas tu dia terus cepat-cepat mengaku. Abang silap. Tak apalah bang, jangan ulang lagi. Saya tahu. Tapi masalahnya jangan ulang tu. Orang perempuan akan ulang cerita tu. Abang jangan lupa tau. Abang jangan lupa tau. Abang ingat tak? Dulu pada tahun 1993. Ya Allah, lamanya nak ingat. Ya Allah. Faham? Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kekurangannya. Seteruk-teruk manusia tentu ada baiknya. Terserahlah kat kita. Kita nak tengok kebaikan orang, nak tengok keburukannya. Kadang-kadang disebabkan emosi, kita hukum orang seolah-olah tak ada kebaikan langsung orang tu. Macam tu juga orang perempuan tersilap, contohnya mungkin. Tapi suami menghukum isteri macam sejahat-jahat pun perempuan. Sedangkan perempuan pun ada hati dan perasaan. Deep pula hari ni. Macam tu lah. Memang iyalah. Sebab suami isteri ni memang akan diuji. So kena kuat. Kena kuat. Balik pada basic. Macam tu lah. Jadi macam tu lah. Jangan cari salah orang. Tak ada yang sempurna. Maafkanlah. Ingat tak kisah yang seorang lelaki masuk ke dalam Masjid Nabawi? Nabi sebut dengan para sahabat, nampak tak lelaki itu? Semua sahabat tengok. Sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Bila sebut macam tu, hari kedua pula tersempat kat lelaki yang sama kat tempat lain. Lelaki ni ahli syurga, Nabi kata. Tersempat tempat lain, lelaki ni ahli syurga. Sahabat semua, apa hal pula dia ni boleh jadi ahli syurga? Apa yang hebat dia ni? Jadi sahabat-sahabat ni pergi ke rumah dia. Boleh tak kami nak tumpang dekat rumah kamu? Boleh, tak ada masalah. Kan baik? Boleh, tak ada masalah. Setiap malam tak jadi kerja, mengintai tengok kawan tu buat apa. Apa amalan dia sampai dia ahli syurga. Tengok macam biasa, makan macam biasa, tidur macam biasa. Solat macam biasa. Mengaji macam biasa, tak adalah terlebih-lebih sangat pun. Akhirnya lepas 3 hari dia orang tak jumpa jawapan. Jadi dia tanya, sebenarnya kami mengaku kami sebenarnya nak mengintai kamu. Lah kenapa pula? Kami difahamkan Rasulullah sebut kamu ni ahli syurga. Boleh tak kamu kongsikan apa amalan kamu? Dia kata tak ada apa sangat pun. Cuma, dia kata, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Yang pertama, sebelum aku tidur, aku niat dalam hati aku maafkan semua orang. Kedua, setiap kali sebelum aku tidur, aku niatkan kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Itu kedua. Dan ketiga, sebelum aku tidur, aku niat dalam hati aku, kalau aku hidup lagi esok, aku tak nak dengki dengan semua orang. Jadi sebabkan 3 niat saja sebelum tidur, Nabi kata dia ni ahli syurga.
Salah satunya maafkan orang. Sebelum tidur maafkan orang. Berdengkur tidur. Ini sebelum tidur, kau tengoklah besok, kau tengoklah. Kau tengok apa aku buat dengan dia besok. Siap nyawa dia. Besok pagi mati. Tak sempat maafkan orang, tak sempat minta maaf. Jadi itu dia. Kemudian apa? Apa lagi sunnah Nabi? Sunnah Nabi suruhnya adalah sedekah. Bantu orang, tolong orang. Sedekah. Tak sikit banyak, tak banyak sikit bagi. Siapa yang ada masalah keuangan sekarang, tengah masalah, tak tahu kenapa duit aku tak cukup, ada masalah, ni saya beritahu, Nabi dah bagi formula. Siapa nak dimurahkan rezekinya, dengar cakap saya betul-betul, kena yakin. Nabi bagi tahu siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Sekarang tak susah, sedekah online-nya. Sebelum subuh, sangat Bank Islam, nombor akaun 050102038212. Nama masjid, Masjid Syamsul Amri Ismail. Itu akaun aku tu. Kemudian lepas tu description. Kan ada description kan? Doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan tu. Tangan amount ni RM1 kan. Tak apalah, tapi buat waktu subuh. Tengok berubah hidup kita. InsyaAllah. Amalkan sunnah Nabi. Banyak lagi. Dan saya sebut di awal tadi, Nabi sayangkan kita. Sikit lagi saya faham. Cara semua berdiri tu macam saya faham lah. Cara renungan tepat tu pandang tu saya faham. Sikit je lagi. 3 tanda Nabi. Antara Nabi, tanda Nabi sayangkan kita. Pertama, Nabi minta umur umat aku janganlah panjang-panjang ya Allah. Umur umat aku ni jangan panjang. Biasanya umur umat Nabi Muhammad ni akhirnya dalam 60 tahun je. Kat Malaysia je tengok 60 tahun kebanyakan kan. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gagal vaganza. Kan? Kan betul tak? Kita sebab apa? Supaya kita sedar. Orang lain macam umat Nabi Nuh 950 tahun. Lama tu. Bayangkan kalau kita 950 tahun. Kau berapa lama ni nak pencen? Adalah 700 tahun lagi. Lama. Lamanya nak tunggu. Kan? Aduh, hai. Kan? Tak. Tapi maknanya kita dah boleh bajet. Oh, aku tak lama lagi nak pencen. Kita dah boleh bajet dah. Lepas 50 tahun, anak-anak dah lepas, kita dah buat kenduri lah apa semua. Kita dah boleh pergi berjalan, bercuti, kita pergi masjid, surau, kita dah tahu dah. Tu sebab Nabi sayang kat kita, tu satu. Kedua, Nabi minta, kan Nabi masa Nabi dah nazak dah, Nabi cakap tak ada kebenaran lain kau boleh hiburkan hati aku wahai Jibril. Masa tu malaikat maut dah datang dah. Dia kata kau jangan risau, malaikat dah hias dah syurga ni dengan bidadari semua. Nabi kata alhamdulillah, tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tapi malaikat dengan bidadari dah berbaris nak sambut kau masuk syurga ni ya Rasulullah. Alhamdulillah, tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada berita lain untuk aku, wahai Muhammad. Diharamkan syurga tu untuk orang lain. Mereka setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi senyum. Kemudian Nabi panggil malaikat maut. Rapatlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Nabi sayangkan kita. Dan kemudian kan ketika cabut nyawa Nabi tu, sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Ya Allah, Nabi doa, kau berikanlah segala kesakitan umat aku tu, bagilah ke aku supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah. Nabi doa. Tu sebab dikatakan kita mati nanti cabut nyawa tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je. Sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita, kata pandangan kata macam tu. Dan nak beritahu, Nabi kekasih Allah tahu. Nabi pun sakit dia cabut nyawa. Ni kan pula kita yang memang dah tentulah bukan kekasih Allah. Dosa dah confirm banyak, mengumpat aku tadi dah berapa banyak. Kan? Tak ada contoh lah. Jadi tu. Kemudian sikit lagi cerita. Nabi, dikatakan Nabi bila dapat nak bawa katalah kita ni, Nabi nak bawa kita masuk dalam syurga ni. Dah jumpa ke akhirat. Mari ikut aku. Kita pergi ikut kat belakang Nabi. Tiba-tiba terdengar bunyi bingit betul. Bunyi apa ni? Bunyi ngauman api neraka. Bingit betul, nak pecah gegenang telinga. Bunyi ngauman api neraka yang makin menghampiri. Berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Tapi macam tu bunyi ni, 500 tahun. Kemudian Nabi sebut apa? Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api tu. Makin halau makin dekat. Makin halau makin dekat. Buntu. Datang malaikat Jibril bawa segelas air, wahai Muhammad, kau ambillah air ini. Kau siramkanlah kepada api itu. Segelas air Nabi siramkan pada api itu, reda api itu.
Nabi pun heran. Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku ni? Ni soalan bocor satu lagi. Nabi jawab, Malaikat Jibril jawab, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Seorang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Menangis kerana Allah. Jangan buang masa. Lantak dia nak buat apa? Lantak dia nak apa, setuju je. Tak adalah. Saya cuba test market. Tak adalah. Tapi maksudnya, dengan air mata tu, macam tu. Jadi sebab kalau kita baca kitab Penenang Jiwa Imam Al-Ghazali, kita akan tengok macam mana orang ini dah masuk dalam neraka dah. Terdengar suara, ya Allah, jangan benarkan dia masukkan neraka. Ya Allah, masuklah di dalam syurga, kerana dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Aku saksinya. Siapa yang cakap tu? Berkat selai rambut. Selai rambut tu jadi saksi, air mata tu terkena dekat rambut tu. Dan lalu-lalu rambut tu bersuara. Tapi malangkan kau menangis, tak payahlah kau tadah rambut tu, tak payah. Tapi maksudnya, anggota tubuh badan kita ni jadi saksi. Menangis kerana Allah ni insurans tau. Diharamkan tubuh badan orang tu dijilat api neraka kalau ada air mata yang menitis pada wajahnya kerana Allah Ta'ala. Itu sebab paksa diri kita nangis kerana Allah. Itu sebabnya kita kena bangun. Itu sebab senang kita bangun 2-3 pagi tu, pukul paling baik 3-4 malam, pukul 4:30 pagi tu bangun, ambil wuduk. Paling tak, kau malas sangat lah, ambil wuduk, duduk balik kat katil tu. Ya Allah, banyak dosaku, ya Allah. Sampai menangis. Paksa diri nangis. Betul. Qiyamul Lail ni bangun. Tu sebab Qiyam Al-Lail bangun malam. Paling tidak ambil wuduk. Kalau tak nak solat pun, ambil wuduk, duduk. Duduk, ya Allah, banyak dosaku, ya Allah. Ingat Allah banyak Qiyam Al-Lail. Tapi kalau Qiyamul Lail bangun malam ni, bangun kencing tidur balik tak kira. Faham? Bangun mesti beribadah tahu. Tak dapat sehari sekali, seminggu sekali, tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali Qiyamul Lail. 10 tahun sekali. Tak dapat seumur hidup sekali. Kau tak dapat juga, kau cari tali, kau gantung diri, mati lagi baik. Kau payah sangat. Sebab bila suasana pagi, kita gelap-gelap macam tu kan, kita seorang-seorang, kita mudah nangis sebenarnya. Mudah ingat. Lagi kuat, ini saya nampak siapa yang kuat tergelak ni. Lagi kuat dia tergelak, lagi cepat dia nangis. Tahu, tak sah lah, aku tahu. Kan? Dari segi ilmu psikologi ni macam tu. Orang yang senang tergelak ni senang menangis. Itu je. Cik bawa berapa tak gelak. No. Macam tu lah. Tapi betul. Jadi itulah dia. Tuan-tuan sekalian, saya faham. Tanda-tanda mata menenung tu, saya faham. Cara pandang tu, saya faham. Ada orang tu, time saya pandang dia, time tu lah dia. Dengar jam lah kan. Jadi apapun, kita kena bersyukur. Kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nak selamat hidup dunia akhirat, jaga 5 perkara. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Apa maksud redha? Apa beza redha dan juga pasrah? Apa maksud redha dan pasrah? Redha dan pasrah. Pasrah, kalau redha, kita menerima ujian daripada Allah dengan ikhlas. Tapi pasrah, menerima ujian dengan hati yang sakit. Kita terima macam mana? Terima je lah. Gatal sangat, matilah dia. Contoh. Itu pasrah namanya. Kalau redha tu macam mana, saya anggap mungkin ni ujian untuk Allah untuk saya. Saya harap mudah-mudahan dia berlaku adil lah. Jangan ni lah. Itu redha. Faham? Aku tanya kau ke boleh tak boleh? Tak ada kan? Sibuk dia tadi. Tapi macam itulah maksud dia. Antara pasrah dan juga redha. Dan redha ni adalah semulia-mulia manusia lah sebenarnya. Boleh capai tu. Sebenarnya bukan senang. Kadang-kadang Allah boleh uji. Kadang ada setengah orang pula, dia boleh diuji dengan susah. Okey. Tapi uji dengan senang, dia lupa diri. Ada juga. Kan? Jadi tak salah. Dia bukan isu kereta tak. Dia isu diri sendiri. Produa, Tesla, betul. Bukan isu tu, tapi isu dalam diri kita ya sebenarnya. Dan tu saya selalu pesan dalam bab isu tu, saya pesan kat umum puan, nak marahkan orangnya, pelakunya, bukan marah hukumnya. Ingat tu. Jadi rasa cukup sekadar itu. Bersyukurlah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi
Oh, ada satu, lupa lah. Tak boleh ke next ceramah? Tak boleh. Okey, syukur, sabar, hikmah. Hikmah ni sentiasa ada hikmah ni. Tuhan bagi aku ni. Redha, dan yang kelima ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ni bermakna buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Tu tak ikhlas tu. Tu tak ikhlas sebenarnya. Faham tak? Kena faham tu ya. Jadi yang paling dalam lagi, kita buat sesuatu tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Tapi kita harapkan Allah. Siapa harapkan manusia, dia akan kecewa. Minta-minta lah bos nampak aku. Minta-minta lah bos naikkan pangkat aku. Dia akan kecewa. Sebab bos pun manusia. Penelitian ni pun terbatas. Mana Allah gerakkan hati dia ke sini, ke sinilah. Kalau dia nampak orang ni bagus, orang tu lah bagus. So kita jangan kecewa ke diri kita. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi suami romantik. Tuhan tak bagi naik pangkat. Tuhan bagi anak ramai. Beranak kerja. Tuhan tak bagi ni. Tapi Tuhan bagi rezeki, kita ada rumah. Boleh beli rumah. Betul tak? Bukan semua orang boleh beli rumah. Kan? Tuhan bagi rezeki. Adik-beradik dia baik-baik. Tuhan mungkin tak bagi dia ni. Tuhan tak bagi dia isteri. Tuhan tak bagi dia suami. Tapi Tuhan bagi dia masa supaya boleh jaga mak ayah dia sampai ke penghujung hayat dia. So semua ada hikmah, dia percaya. Kita mengharapkan pengiktirafan manusia. Tu sebab kadang saya pernah tanya soalan tu. Nak apa? Nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, nak pangkat tinggi, nak jadi orang yang berpengaruh. Saya kata kalau saya ambil satu benda yang tak ada kena dengan 5 ni, adakah awak masih happy? Masih happy. Saya pun cakap, katalah Allah Ta'ala cabut nyawa mak kita, 5 perkara ni tak ada nilai dah. Tanyalah orang yang mak dah tak ada. Tanyalah raya, tak sama. Sebutlah, minta maaf bukan nak sentuh apa. Tapi itu sebabnya kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Dalam dunia jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Okay. Dan hidup kita ni antara B and D. Antara birth and death. Hidup kita ni B and D. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah, C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Ya, kita buat ceramah ni bukan nak kejar dunia. Mana nak kejar dunia? Kejar akhirat lah. Kan kita cerita semua akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang kejar keuntungan dunia, dia akan dapat sikit daripada dunia, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya akhirat kelak. Jadi mana nak? Kejar akhirat dua-dua dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Kejar akhirat. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok beri ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menyemput rasa nak junjung.